kerja sebagai seorang guru dan profesionalisme sebagai business Amway owner ni adalah pekerjaan kedua beliau, dan mula berniaga dengan perniagaan Amway secara serius ya pada Februari tahun 2022 dan telah pun mencapai silver producer pada Jun 2022 dan mencapai platinum Disember pada tahun 2022. Wow, hebat lah. Orangnya sangat cantik, manis, ya, muda lagi tapi dah berkahwin. Jangan cuba-cuba ya. Okey, so dia nak berkongsi dengan kita pada hari ini. Okey, topik yang hebat. Okey, 6Q. Macam mana beliau capai 6Q tu dengan cepat. Jadi semua orang nak tahu tak rahsia tu? Semua nak berjaya tak? Okay, kalau nak tolong type dekat saya 888. Baru saya tahu semua orang bagi respon. Kau ingat tadi yang Ila masak tu? Dah lupa dah nak nak ke sesi motivasi kan? Faham. At least kita ada idea lah saat lagi nak berbuka kan. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat sayur apa lah kan. So Ila dah bagi satu idea dekat kita. Alright. Saya nampak banyak 88 api pun dah saya nampak. Okey, saya tak nak melengahkan masa. Saya mempersilakan PDD Nur Asmida binti Ilyas atau lebih dikenali dengan Wawa. Persilakan Wawa. Okey, Assalamualaikum dan Assalamualaikum, hai dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, sebelum tu awak nak tanya suara awak jelas tak? Kalau jelas bagi nombor 000. Okey, jelas. So, salam 17 Ramadan. Okey, kita dah halfway nak pergi ke Hari Raya, tak lama lagi. So, terima kasih kepada MC hebat kita pada pagi ni, Kak Nina. Terima kasih juga kepada pendemo hebat kita tadi, Ila, yang penuh dengan information pasal Noxa Low Sugar Rice Cooker tadi kan. Rasanya lepas ni masing-masing kena wajib grab 1 bulan ni lah. Sebab Wawa ni jenis tak boleh pisah dengan nasi. So, kena grab 1 bulan ni kan. So, saya tahu mungkin weekend ni sepatutnya hari kita bersama keluarga, hari kita dating, hari untuk jalan-jalan. Tapi anda dalam ni 205 orang yang memandang ni adalah golongan-golongan yang hebat sebab sanggup luangkan masa yang berharga hari ini untuk hadir majlis ilmu ni kan. So insyaAllah pagi ni Wawa tak akan ambil masa yang lama dan Wawa akan share sedikit pengalaman dan journey sepanjang Wawa terlibat dalam Amway ni lah. So Wawa akan ambil dalam masa 1 jam ke 1 jam lebih macam tu je. So Wawa harap semua yang memandang, mendengar ni boleh duduk dengan tenang, tarik nafas dan beri sepenuh perhatian. Okay. So sebelum tu Wawa akan share slide dululah. Okay. Nampak ke slide? Kalau nampak, komen satu-satu. Okay, thank you for respond. Okay. So tajuk awal pada pagi ini adalah 6Q. So kenapa 6Q tu? Okay, lepas ni kita akan tahu So sebelum tu walaupun MC tadi dah kenalkan diri Wawa kenalkan lagi sekali. Nama penuh dalam IC Nur Asmida binti Ilyas, tapi nama pentas Wawa memang dikenali sebagai Wawa Ilyas. Nama IG pun, nama social media memang wawa.ilyas. Lepas Wawa menetap di Kuching Sarawak, dah berkahwin, masih lagi bertugas sebagai seorang guru. Dan Wawa bermula sebagai Amway Business Owner ni since Februari 2022 lah, secara serius. Daftar penghujung Januari tapi serius pada Februari 2022. Dan siapa-siapa yang baru tengok Wawa, boleh follow my social media lah. Okay. Okay, next. Sebelum apa-apa lagi, sebelum Wawa start to the next slide, Wawa nak korang enjoy dulu tengok video ni, okay? Tuhan langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
asa menuju satu arah sangat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa menuju satu arah bagi yang setia dan percaya. Okay, so dalam video ni Wawa suka dengan lagu ni. Tengoklah ayat-ayat lirik lagu ni kan. Allah dia tak janji jalan tu rata. Dia tak janji kita punya perjalanan akan smooth saja. Tapi dia janji bila kita percaya, bila kita setia, bila kita tak give up, dia akan berikan kita kekuatan. So lagu ni dan video ni adalah sangat dekat dengan tajuk kita pada pagi inilah. Sebelum tu Wawa nak kenalkan barisan penajaan Wawa. Wawa ditaja sepenuhnya oleh Ruby Faraiza, Safaya Bad and Kila, Diamond Tira and Marwan, FDD Kak Ahmed dan Encik Arif, dan seterusnya mentor dan idola sepanjang zaman FEDC Kak Lian dan juga Abang Andy lah. So dekat sini Wawa nak bagi tahu, kalaulah Wawa tak jumpa MW setahun yang lepas, Wawa just a normal teacher yang menjalani kehidupan biasa-biasa, pergi kerja, balik rumah, sambung lagi buat kerja, and then tak ada kehidupan yang luar biasa pun, tak nikmati hidup sepenuhnya. Dan Wawa adalah seorang yang kuat blaming others. Okay, so maksudnya 4 jari tuding orang, 1 jari tuding diri sendiri. Maksudnya lebih kepada blaming orang lah. So apa-apa je yang berlaku di sekeliling, Wawa asyik tengok, Wawa asyik salahkan orang dulu. Awak tak akan salahkan diri sendiri dan tak akan tengok diri sendiri dulu. Itu Wawa yang dululah. Dan Wawa seorang yang mudah give up. Kalau tak dapat sesuatu tu, ini bukan untuk aku ni. Ni aku tak boleh buat ni. Aku tak akan capai apa orang lain buat. Apa orang lain capai. Aku tak akan dapat jadi macam dia. Aku tak akan dapat beli rumah macam dia. Dia macam jadi ahli nujum kan, bersangka-sangka dengan masa depan sendiri. Lepas tu bila tak dapat, give up. Lepas tu Wawa sangat sunyi lah. Wawa lonely person sebab tak ada circle kan. Circle, rasanya Wawa ni seorang yang tak ramai kawan, tak ada kawan. Lepas tu kawan-kawan cuma dekat sekolah je lah. So kawan yang untuk kita nak dapat ilmu lebih ke, nak dapat positive circle tu Wawa tak ada. Kiranya sunyi lah. Lepas tu Wawa tak percaya diri. So walaupun orang cakap Wawa ni ada bakat ini, ada kebolehan ni, tapi Wawa sendiri doubtful. Wawa sendiri ragu dengan diri sendiri. Maksudnya bila orang cakap Wawa boleh ni, Wawa boleh ni, lepas tu Wawa sendiri kutuk diri sendiri, cakap tak boleh, aku tak boleh capai tu, aku tak boleh dapat pun 5 figures income dalam hidup aku. Macam tu, benda tu mustahil. Macam tu lah sebelum ni. Dan Wawa adalah seorang yang very negative person. So Wawa akan sangka buruk dulu, baru sangka baik. Macam tu. So it's not a good attitude lah actually. So siapa kat sini pernah lalui perangai-perangai macam ni? Cuba komen kat situ. Jujur ya, kita manusia biasa. Memang pernah macam ni macam tu. Okay. Kan? Ramai yang pernah sama macam Wawa dulu. So ini kalau Wawa tak jumpa MW lah. Jadi Wawa mula mengenali MW masa tu Wawa tengok Wawa punya upline, dia bancuh body key masa tu. Lepas tu dia cakap itu adalah meal replacement. Sebab dalam masa yang sama, masa tu Wawa mencari-cari apa produk yang Wawa boleh konsum untuk turunkan berat badan. Walaupun nampak macam kurus kan, tapi masa Wawa mencari produk tu, Wawa naik berat badan tau. Which is saya nak kurangkan berat badan dalam 5 kilo macam tu lah masa tu. Tapi Wawa ni jenis skeptical, jenis takut nak konsum produk-produk sebarangan sebab tak pernah konsum apa-apa produk sebab masa tu memang dengar gila lah cakap doktor-doktor dekat TikTok tu, jangan nak konsum suplemen lah, apa kan, rosak buah pinggang lah. Wawa one of the netizen yang percayakan benda tu lah. So sangat berhati-hatilah nak konsum produk masa tu. Jadi bila Wawa tengok upline Wawa ni, sebab kita pernah bekerja sama dalam bisnes yang sama sebelum ni, jadi apa je yang dia marketingkan, Wawa rasa nak tanya and rasa percaya tau. So masa tu dia tengah bancuh body key, dia cakap itu meal replacement sebab dia tengah nak kurangkan berat juga, dia tengah nak control makan, dia cakap. So Wawa pun reply dia punya story. Ni lah lebih kurang story yang Wawa dah godek-godek kan. Yang ini cakap bahasa Sarawak lah. So Wawa tanya dia, kat mana nak dapatkan benda tu kan. So dia cakap lah dia dapat dekat dia dah dapat
dia beli dekat Amway apa semua kan. So Wawa cakap lah Wawa nak kurangkan berat badan. So dia siap cakap Saizi Falak pun consume. Dia cakap dia nak convince kan. Punya nak convince tu. Lepas tu dia suruh Wawa cuba-cuba je lah. Lepas tu Wawa terus tanya dia macam mana nak register. Cut the story short, Wawa pun register. Itu pun Wawa tak terus register. A month after Wawa tengok story tu, lepas tu penghujung bulan Januari tu baru Wawa text dia balik cakap nak register. So bermulalah journey Wawa sebagai Amway business owner. Wawa pun seperti anda semua juga. Wawa memulakan langkah dengan permulaan yang sangat basic dan which is kita semua pun tahu pun langkah ni. Sebab tu Amway ni adalah sistem yang sangat hebat sebab dia adalah sistem yang boleh didaplikasikan. Okey, benda pertama sekali yang Wawa buat bila Wawa sign up as Amway business owner adalah Wawa mengguna produk dulu. Sambil-sambil guna produk, Wawa masuk kelas majlis ilmu. Sebab bila kita guna produk tapi kita tak tahu apa produk yang kita consume tu, what for kan? Macam mana kita nak kongsi? Macam mana kita nak bagi tahu orang? Macam tu. Lepas tu bila rasa ilmu dah cukup sikit, Wawa punya penggunaan tu dah memberi impak positif pada Wawa, Wawa pergi ke langkah seterusnya which is Wawa berkongsi. Bila berkongsi berlakulah selling, menjual. So bila Wawa berkongsi dengan ikhlas sebab Wawa memang guna produk. Sebab bila kita tak guna produk tapi kita share produk tu, dia kurang sampai tau pada audience kita. Tapi bila kita guna produk, feel sendiri. Bila kita nak share tu, kita tahu point mana kita nak share. Dia lebih ikhlas dan dia lebih sampai lah. Dia lebih touch emosi audience yang mendengar tu ataupun membaca kita punya perkongsian tu. Lepas tu Wawa jaga hubungan dengan APC. Okey, bila dah ada penjualan yang berlaku, mestilah kita ada, might be kita register APC, ABO, betul tak? So bila ada je APC yang register dengan Wawa, Wawa akan jaga hubungan sehingga dia jadi regular customer, sehingga repetition every month tu berlaku. So Wawa walaupun APC taklah ramai mana kan, tapi Wawa memang sangat menjaga dan every month ataupun every day, maksudnya dalam seminggu 4 ke 5 kali tu memang Wawa akan text Wawa punya APC lah. So lepas tu bila dah pandai menjual, pandai berkongsi, lepas tu dah ada ramai user, Wawa mula mengorak langkah pergi kepada recruiting. Wawa mula menaja ABO, Wawa mula share peluang untuk kawan-kawan dalam IG story, dalam Facebook ataupun kawan-kawan sekeliling Wawa untuk sama-sama terlibat di dalam bisnes Amway ni. So Wawa kongsikan peluang bisnes yang sama ni untuk diorang lah. So bila dah ada ABO di bawah bimbingan Wawa, Wawa mulakan sistem duplikasi which is Wawa duplicate dan Wawa bina builders. Maksudnya kita transfer leadership lah. Bila kita transfer leadership ni, kita ajar benda yang sama, basic. Kita ajar benda yang sama ni. Repetition. Apa yang Wawa buat ni kan, Wawa akan repeat dekat semua ABO baru. Benda yang sama, suruh dia guna produk, majlis ilmu. Sebab majlis ilmu, tanpa majlis ilmu kita tak akan pergi kepada, kita tak boleh nak pergi kepada menjual tu. Apa-apa pun majlis ilmu sangat penting. Walaupun benda tu mungkin ilmu yang kita tengok, tajuk yang kita tengok tu benda yang sama, tapi input dan information yang disampaikan pada hari tu tak akan sama. Okay, so next. Okay, so ini adalah pencapaian sepanjang Wawa terlibat di dalam Amway lah. So pada Mac 2022 Wawa capai 3%, meaning to say Februari 2022 tu Wawa memang mengguna je produk, tak ada jual dulu, mengguna produk masuk kelas ilmu. Masuk Mac tu baru Wawa capai 3%. Lepas tu bila dah tahu, bila dah kenal sistem, dah friendly dengan website, dah selalu masuk kelas ilmu, dah mula menaja, Wawa April 2022 Wawa hit 12%. Lepas tu 18% pada April 2022, Mei 2022 stick at 10%. Lepas tu pada Jun 2022 Wawa akhirnya mencapai silver producer, dan pada Julai 2022 Wawa capai Q yang kedua 21%, Ogos gold producer, September 2022 Q4, Oktober Q5, and
Disember 2022 Wawa Q6 sebagai Platinum Lady lah. Okay. So semua kita ni ada journey masing-masing. Kita ada fasa kehidupan yang sama tapi timeline kita semuanya berbeza. So mungkin pada hari ini mungkin yang dah 6 bulan buat MW, yang dah setahun buat MW masih belum capai silver producer ke, belum capai gold producer ke, belum capai platinum ke, it's okay. Sebab MW itself is a journey kan. Kita mungkin apa yang kita buat selama ni kita perlu tukar switch kita perlu tukar switch ataupun kita boleh step out from comfort zone. Kalau dah biasa buat cara ni, boleh cuba cara B pula. Mungkin dengan cara B tu menjadi titik permulaan untuk kita capai another milestone dalam MW lah. Okay. So macam mana Wawa mengguna produk? Okay. Sekejap slide ni. Okay, macam mana Wawa mengguna produk? Bila Wawa guna je produk, inilah antara produk pertama yang Wawa guna. Inilah muka Wawa masa first jadi MW business owner, guna barang kan. Inilah antara barang pertama yang Wawa guna. Wawa ambil body key tu lah sampai 2 kotak. Lepas tu Wawa ambil salmon omega, lecithin E, bio C dan vitamin untuk student Wawa. Wawa belajar student vitamin C MW tu untuk kanak-kanak tu kan. Okay, lepas tu apa yang Wawa buat adalah bila kita dah mengguna barang, of course kita kena unboxing. Unboxing kita kena tunjuk kat orang lah. So kita unboxing, sambil unboxing tu kita bagi tahulah dekat audience kan kita beli apa. Lepas tu kan trending sekarang ni kan suka-suka unboxing barang daripada Shopee. So kita buat tu dekat MW. Apabila kita beli barang kan, unboxing lah dengan kita punya followers kan. Walaupun kita bukan influencer. Walaupun kita bukanlah influencer macam orang lain, tapi dalam MW kita boleh jadi influencer kepada diri sendiri. Kita unboxing, lepas tu kita share lah kenapa kita beli produk tu. So maksudnya dekat sini kita kena ada product knowledge. Bila kita ada product knowledge, kita boleh share dekat audience tu dengan yakin. Kenapa kita consume body key tu. So bila orang baca kita punya story, kita punya perkongsian tu kan, dia akan rasa benda yang sama. Mungkin dalam 15 orang yang tengok, 5 orang akan rasa aku ada masalah macam dia ni lah. Aku patut consume benda yang dia ni consume. So sebab itulah kita kena ada product knowledge. Lepas tu kita tunjuklah kita consume, tunjuklah kita bancuh, what for kita consume tapi kita tak tunjuk macam mana kita nak dapat customer, betul tak? So kita kena tunjuk, ambil video, record diri sendiri consume benda tu. Dah berapa lama consume, since when kita consume, dah masuk berapa tahun, dah masuk berapa kotak kita consume, tunjuk dekat kita punya audience. Lepas tu, bila dah consume, share lah feedback untuk lebih yakinkan audience kita. Bila dia tengok, berkesan lah produk ni, aku patut cuba juga ni. So kita share feedback diri sendiri, share feedback kawan-kawan sama-sama ABO tu, share feedback kita punya APC. So di situlah Wawa utilize kan produk-produk yang ada yang Wawa consume lah. Okay. Next. Bila kita, orang cakap tadi kan, bila kita dah mengguna, kita dah masuk kelas ilmu, kita boleh berkongsi dan kita boleh menjual. Dekat sini kita kena mahirkan skill belajar marketing, improvekan kita punya marketing skill. Kita start to edit video, belajar edit video, belajar edit poster. Lepas tu sentiasa upgrade lagi ilmu. Jangan pernah penat, jangan pernah bosan dengan ilmu. Lepas tu MW kan sistem aplikasi dan kebanyakan orang-orang berjaya dalam MW ni dia tak kedekut pun ilmu. So kita pergi kepada orang berjaya dan duplicate apa step dia, apa ilmu yang dia ada, apa tips yang dia guna untuk bantu dia berjaya. Lepas tu sentiasa rujuk offline. Sentiasa hormat dan ambil keberkatan daripada orang yang sama-sama mengajak kita di dalam MW ni. So itulah antara apa yang Wawa buat masa Wawa manfaatkan M yang kedua ni, menjual. Okey, seterusnya Wawa mula tukar habit. Kalau sebelum ni selalu scroll IG, scroll Facebook, scroll TikTok for nothing, selalu tengok WhatsApp story orang for nothing. Sekarang Wawa ambil pendekatan. Sekejap boleh tolong mute tak Ain ni? Sebab ada bunyi kipas kan. Okay. So tukar habit dengan add golden key.
Bina hubungan, aktiviti 10. Yang ini Wawa percaya semua orang tahu dan kita asyik tekankan benda yang sama. Yang ini memang tak boleh lari, kena jadikan sebagai rutin, kena jadikan sebagai habit. Kalau ini pun kita tak jadikan sebagai habit, kalau ini pun kita tak jadikan sebagai rutin harian kita, memang kalau kita tak capai sesuatu tu, kita jangan tanya upline lah, tanya diri sendiri. Aku yang tak buat sebenarnya. Macam tu. So Wawa biasanya praktikan bina hubungan ni offline dan online. Wawa memang kadang-kadang kalau offline tu Wawa ambil pendekatan, Wawa akan buat demo ke daripada kita dah bina hubungan, kita boleh lead to demo produk, kita boleh share pasal peluang perniagaan Amway ni kan. So macam tu je lah cara Wawa buat secara konsisten. Walaupun Wawa busy kan, siapa-siapa kat sini yang cikgu macam Wawa tahu busy cikgu ni macam mana. So sentiasa Wawa akan selit-selitkan. Biasanya kan pagi-pagi sebelum Wawa start, sebab sekarang ni Wawa mengajar sesi petang. Jadi pagi tu awak adalah free time dalam sejam setengah macam tu. So sejam setengah tu awak akan manfaatkan masa tu awak akan share, hidupkan IG story. Masa tu awak akan buat aktiviti 10. Awak akan follow up customer. Lepas tu waktu rehat budak pula, awak akan reply lagi message. Waktu offline ni biasanya awak buat bila? Offline ni kebanyakannya bila awak pergi keluar rumah lah. Bila awak keluar rumah, bila awak pergi shopping mall ke, awak pergi airport ke kan, kalau fly kan. Biasanya awak akan manfaatkan aktiviti 10 offline ni bila awak fly. Sebab dekat airport ramai gila prospek. Tinggal kita nak OOM saja, open our mouth kan. Kalau kita tak OOM, memang tak adalah apa-apa. So apa kena OOM, open our mouth bila kita jumpa prospek dekat luar. So borak FORM, borak dia tinggal mana, borak dia kerja kat mana, macam tu. So, Wawa sepanjang sebelum journey Wawa nak mencapai ke Q6 tu, iaitu platinum tu, Wawa banyakkan aktiviti bersama ABO dan penaja Wawa. Ni walaupun sebenarnya kawan-kawan dekat Semenanjung ni kira beruntung tahu sebenarnya, sebab anda boleh pergi HQ Petaling Jaya tu anytime. Kelas offline sentiasa ada, boleh pakai bas je kan. Tapi kami kat Sarawak ni, untuk kami Malay people ni kita tak ada center kat sini. Kita belum ada center. Lepas tu kita tak ada HQ yang besar. Kita cuma ada kedai Amway branch sahaja. Tapi walaupun benda-benda facilities ataupun kelebihan tu tak ada dekat sini, itu bukan alasan. Kita tak boleh rasa macam lemah semangat. Kita tak boleh compare Semenanjung dengan Sarawak. Okay? So kita mula dengan apa yang ada saja. So dekat sini, walaupun kita tak boleh nak sewa bilik yang artistry dekat HQ tu kan, kita buat dekat hotel dengan ABO. Tengok ni, kami buat facial dekat hotel. Lepas tu kita buat event sendiri, event untuk kita kekalkan momentum dan semangat ABO di sekitar Kuching kan. Kita buat event high tea bersama dengan geng-geng kat sini kan. Lepas tu Wawa conduct demo dengan husband. Lepas tu ni kita dekat event lah. So ni antara sebahagian daripada event ataupun aktiviti yang kita buat bersama ABO kat sini lah. Lepas tu of course sepanjang journey kita nak capai sesuatu tu, of course akan ada cabaran. Betul tak? So boleh tak kongsikan dekat Wawa? Boleh kongsikan dekat Wawa kat sini satu je cabaran yang korang hadapi sepanjang perjalanan sepanjang journey korang dalam Amway ni. Boleh share satu point saja. Boleh share tak? Wawa nak baca sekejap untuk kurangkan rasa haus ni. Oh, Kak Nina cakap dia takut rejection. Masa, kewangan. Lepas tu anak, segan, kurang networking, malu, rejection. Okay, so apa yang anda hadapi tu adalah normal. Semua orang pun pernah lalui. Tapi apa yang Wawa nak share dekat sini, cabaran Wawa sama je macam korang semua. So dekat sini yang paling utama cabaran Wawa adalah masa. Yang pertama sekali sangat-sangat mencabar bagi Wawa adalah masa. Tapi
setiap cabaran kita jangan fokus kepada cabaran. Kita fokus kepada jalan penyelesaian dia. Lepas tu yang kedua, Wawa ni selalu rasa takut. Sebelum buat MA kan, takutlah orang reject, takutlah aku tak boleh buat, takutlah aku tak dapat capai silver producer, banyak kot PV tu, takutlah orang tak nak join aku. Meragui diri sendiri pula, meragui. Aku boleh ke capai silver producer ni? Masih jauh lagi perjalanan ni. Itulah cabaran Wawa. Sentiasa ada rasa tu. 3, jarak Wawa, to be really honest, untuk for your information semua kat sini, Wawa dengan upline sangat jauh. Upline Wawa duduk kat Bintulu, Wawa dekat Kuching. Upline Wawa lainnya Diamond Tira semua dekat Semenanjung. Yang itu. Kalaulah Wawa lemah kan, Wawa tak pandang Amway ni satu peluang perniagaan yang hebat, memang Wawa rasa Wawa dah berhenti separuh jalan sebab jarak ni. Sebab rasa macam susahnya, tak ada upline dekat tepi-tepi ni kan. So siapa-siapa yang kat sana yang dekat dengan upline tu sentiasalah manfaatkan peluang tu. Bila ada upline dekat tu guna, korek sedalam mana ilmu upline tu. So macam mana cara Wawa mengatasi masalah masa ni adalah Wawa buat jadual. Guna 1 hour rules. 1 hour rules ni upline Wawa juga yang kongsikan, and it works for me sebagai seorang yang macam ada cabaran masa ni. Sebab semasa Wawa nak fight untuk capai SP, struggle yang orang tak tahu dan struggle yang Wawa tak tunjuk adalah Wawa buat 3 kerja dalam satu masa. Okay, Wawa share sedikit Masa nak capai silver producer tu, Wawa pagi mengajar, sebab masa tu sesi pagi kan. Pagi mengajar, balik daripada mengajar dalam 2 ke 3 petang macam tu, sebab perjalanan sekolah ke rumah dalam 45 minit. Balik, ulang alik dalam sejam lebih jugalah kan. Okey, bila sampai-sampai kat rumah jam 3. Jam 3 tu tak rehat. Jam 3 tu masa tu Wawa punya husband meniaga stall tau. So balik daripada mengajar tu nak kena bantu dia prepare untuk dia meniaga malam pula. So pukul 3 tu dah teman dia potong sayur lah, teman dia sediakan preparation lah untuk dia meniaga malam tu. So pukul lepas maghrib kita orang dah gerak pergi ke stall untuk berniaga malam. Balik daripada berniaga malam dengan tak ada pekerja, kami tak ada pekerja kan, sebab masa tu husband dia baru nak start fresh balik nak berniaga kan. Jadi masa tu pekerja tak dapat lagi. Jadi Wawa lah yang waiter dia, Wawa lah yang tukang cuci, Wawa lah yang ambil order, Wawa lah yang hantar order. Jadi balik bila dah cuci pinggan barang-barang besar apa semua tu kan, settle semua dalam pukul 11 dekat kedai, settle dekat dalam pukul 11, 11.30 macam tu. Balik rumah dalam 1 ke 2 pagi. 2 pagi tidur, bayangkanlah tidur masa tu berapa jam je lah. 2 pagi, 4.30 pagi biasanya Wawa bangun awal lah. 4.30 pagi dah bangun untuk prepare ke sekolah kan. So bayangkan masa-masa tu memang sangat mencabar. Bila waktu Wawa fight? Kalau logik akal, bila waktu Wawa fight? Tapi ada satu je sebab Wawa betul-betul nak. Wawa betul-betul nak, Wawa ada desire yang sangat kuat, Wawa nak keluar daripada semua cabaran-cabaran. Masa tu ada cabaran kewangan, masa tu ada cabaran kecil lah kan. Sebab Wawa memang tekad, bila kita ada satu tekad, whatever it takes, walau tak ada masa sekalipun, kita tetap akan cuba adakan masa tu. Itu kalau kita betul-betul nak lah. Cuba tanya diri sendiri, aku ni betul-betul nak ke tak nak ni? Macam tu. Lepas tu macam mana Wawa atasi cabaran takut dan ragu ni dengan apa? Dengan Wawa hadir majlis ilmu. Bila kita hadir majlis ilmu, kita akan jumpa orang-orang yang hebat. Kita akan jumpa orang-orang yang positif. Kita akan jumpa orang-orang yang lift each other up, yang jadi cheerleader kita, yang bagi energi yang sama macam yang kita nak. So cara Wawa atasi tu Wawa dengan sharing daripada orang-orang yang hebat. Sebab mungkin orang-orang yang hebat tu pernah ada pengalaman macam kita juga. Dia takut, dia pernah meragui diri sendiri. Tapi kenapa dia boleh berjaya? So kita letak diri kita dekat position yang sama. Kenapa dia boleh, aku tak boleh? So jadikan dia sebagai inspirasi untuk kita keluar daripada ketakutan, untuk kita keluar daripada keraguan tu. Tadi Wawa ada share pasal masa tu, I'm sorry. 1 hour rules tu adalah kita tetapkan 1 jam
untuk kita buat bisnes. Okey, 1 jam tu fokus buat Amway saja. 1 jam, the next 1 jam kita rehat ke, kita uruskan rumah ke, kita uruskan anak ke, kita uruskan masak untuk suami ke. Ikut pada kita jam waktu bila kita nak buat semua tu. Okey, the next 1 hour adalah untuk kita buat kerja hakiki kalau kita masih bekerja lah. Kerja hakiki yang ini Wawa apply kan waktu weekend. Tapi kalau waktu bekerja tu, kerja is kerja. Balik daripada kerja tu baru Wawa akan guna 1 hour rules tu tadi. Okay, so harap membantu kepada yang ada cabaran daripada segi masa lah. Okay, so Wawa hadir majlis ilmu untuk atasi masalah keraguan dan ketakutan tu. Wawa hadir majlis ilmu online dan juga offline. Wawa fly ke Semenanjung. Okay. Lepas tu jarak bukan menghalang. Walaupun Wawa jauh daripada upline tapi diorang sentiasa ada dekat hati. Sentiasa kan kita ada Zoom, kita ada call. Walaupun jarak kami jauh, kami buat facial secara online sama-sama. Lepas tu walaupun sini tak ada HQ, Wawa fly pergi KL, pergi HQ kan. Kalau sebelum ni boleh je pergi KL jalan-jalan kan. Kenapa tak nak spend sedikit masa pergi ke HQ kan, jalan-jalan, lepas tu Wawa jumpa upline, Wawa jumpa ABO kat sana. So maksudnya dekat sini apa-apa cabaran tu jangan jadikan ia sebagai satu masalah. Kita apa yang Wawa boleh kongsikan, apa-apa cabaran yang anda hadapi sekarang, cuba tulis dekat satu buku. Okey, tulis. Okey, contoh kita ada masalah masa. Okey, tulis masalah sekarang adalah masa. So di bawah tu cuba tulis macam mana cara nak atasi masa. Tadi Wawa dah share kan 1 hour rules tu kan. Cuba praktikkan cara tu. Lepas tu kalau ada masalah macam takut rejection, cuba kita identify apa yang kita takutkan sangat dengan rejection tu. So cuba cari cara atasi masalah takut rejection tu. Why not kita tukar mindset. Bila kita takut rejection, kita tukar mindset. Tak apa kalau dia reject. Wawa biasanya anggap rejection tu macam makan aiskrim je. Kan kalau kita lepas makan aiskrim tu kan kita rasa sejuk kan. Anggap rejection tu benda remeh. Jangan buat dia sebagai beban yang berat. Sebab kalau kita anggap dia sebagai beban yang berat atas bahu kita kan, kita susah nak carry dan lambat-lambat kita rasa benda tu sangat susah nak buat. Sebab tu kita tak mula-mula lagi. Jadi anggap je macam makan aiskrim je. Tiba kan aiskrim dalam puasa kan. Anggap je macam makan aiskrim je rejection tu. So tak apa, rejection tu lah yang akan membantu kita lebih mahir berkomunikasi, bantu kita lebih pandai nak handle customer, bantu kita lebih handal nak handle ABO, bantu kita lebih handal nak handle prospek. So kalau kita tak ada rejection, maksudnya kita tak ada buat apa-apalah. So jangan takut dengan rejection. Lepas tu kalau takut dengan kalau ada masalah kewangan, so tulis dekat bawah tu apa yang aku boleh buat untuk atasi masalah kewangan. Baca Wawa dulu. Wawa pun bermula dengan zero, which is Wawa bermula dengan Amway waktu kewangan Wawa sangat merosot. Okay, jadi dengan apa yang Wawa ada masa tu, Wawa 3%. 3% masa tu komisen Wawa RM57.7. Yang itu RM57.7 tu Wawa tak belanjakan langsung. Yang itu Wawa carry forward supaya next month kalau Wawa ada komisen lagi, Wawa akan gunakan komisen tu untuk beli produk. Wawa tak akan berjoli dulu dengan komisen-komisen yang ada pada awal-awal tu. Wawa akan guna untuk beli produk dulu. Sebab kalau tak ada produk, bisnes tak jalan. Kita tak boleh tunjuk kat orang apa yang kita buat, apa yang kita consume, apa yang kita guna. Macam itulah masa tu mindset Wawa. So tulis kita punya cabaran dan bawah dia letak solution yang kita boleh buat untuk atasi cabaran tu. Okay? Okay, next. Kenapa Wawa ni sungguh-sungguh sangat buat Amway ni? Sebab yang pertama sekali, Amway dia wujudkan peluang untuk kita bekerjasama dengan dia, kita bina impian. So ramai kita tengok Diamond, Emerald, Sapphire, FDD, dah banyak unlock dia orang punya goals, dia punya impian. Why not kita kan? Sampai bila kita nak tengok je kejayaan orang, kenapa kita tak mula? Bina impian. Lepas tu Amway wujudkan peluang untuk kita bina lebih ramai rangkaian user. Lepas tu Amway juga wujudkan peluang untuk kita bina bisnes yang bagi kita pencen. Kalau kita kerja dekat bidang swasta, kita tak ada merasa pun pencen. Cuma merasa KWSP yang kita boleh ambil umur 55 tahun ke atas je.
Why not kita usahakan, kita korbankan masa yang ada 23 tahun je. Kita berkorban, kita menangis, kita kena reject tu kita hadap dalam masa 2 ke 3 tahun je kita berkorban. Tahun yang keempat, mungkin rezeki untuk kita merasa pencen dengan Amway kan. So Amway wujudkan peluang untuk kita bina bisnes yang boleh kita wariskan kepada 7 keturunan. Lepas tu Amway juga wujudkan peluang untuk kita bina kewangan tanpa batasan. Dekat sinilah kita mula earn freedom daripada Amway. Freedom life, freedom time, freedom money. Masa ni kita enjoy lah nak buat apa pun. Masa ni bila kita dah ada kewangan tanpa batasan, unlimited income ni kan, masa ni kita lupa dah apa orang cakap kat kita dulu-dulu tu. Kita senyum sinis je kan bila kenang balik momen yang kita kena reject, momen kita kena sindir, momen kena dipelekehkan. Ketahuilah benda tu sementara je. Sementara. Orang ni dia punya panjang, dia punya lidah tu pun dia tak melebihi kan. Dia boleh cakap je lah. Kita boleh biarkan benda tu macam angin yang berlalu. Mungkin apa yang awak cakap ni, kau senanglah cakap, kau tak pernah kena reject, kau senanglah cakap, kau tak pernah kena sindir, kau senanglah cakap, kau ramai kawan. Tak. Awak dah rasa semua tu. Sebab awak dah rasa semua tu, awak berani cakap benda tu sementara je. Bila kita dah capai, kita capai 18%, kita dah mula ada income ribu-ribu kan. Kita dah start ada income 6,000, kita dah start capai 21%. Masa tu kita dah tak hiraukan dah apa yang orang nak cakap pasal kita. Terus je melangkah ke depan. Lepas tu daripada nak bina impian, bina rangkaian, nak dapat pencen, nak income yang boleh diwariskan, nak kewangan tanpa batasan, tiba-tiba sepanjang buat Amway ni, awak dapat duit, awak dapat juga kesihatan. Alhamdulillah. Macam tu kan. Lepas tu, Wawa mula dengan percaya saja. Bila Wawa ubah mindset, Wawa tukar apa semua mindset kan. Wawa mula percaya pada diri sendiri. Buang jauh-jauh keraguan tu, Wawa mula percaya pada diri sendiri. Wawa letak kepercayaan kepada Amway. Bila kita dah berada dalam company yang bagus, company yang patuh syariah, company yang proven, kukuh, company yang trusted, why not kenapa kita nak doubtful kan? Mestilah kita put trust dengan Amway ni. Lepas tu kita percayalah kepada produk. Di saat orang lain mungkin jatuhkan produk, mungkin ada doktor-doktor yang pertikaikan isu suplemen ke, ada orang cakap makan suplemen buah pinggang rosak. Kita cari fakta tentang itu. Instead of kita fokus kepada kejatuhan orang tu, orang nak menjatuhkan, why not kita fokus kepada fakta yang kita boleh share kepada orang. Fakta yang membuka mata orang yang suplemen ni tak merosakkan buah pinggang. Banyak je sharing daripada doktor-doktor, banyak je sharing daripada Google yang kita boleh ambil. Kalau kita tak percaya produk, siapa nak percaya? Takkan kita nak expect orang untuk percaya kalau diri sendiri tak percaya kepada produk, betul tak? Percaya kepada sistem, Golden Key, sistem ECVI. Dia dah wujudkan satu sistem yang sangat proven. Sampai ke hari ini, orang yang dah buat bertahun-tahun masih menggunakan sistem yang sama dan lahirkan ramai ABO yang berjaya dengan sistem yang sama. Kena percaya kepada Golden Key 1031 tu. Konsep 5M tu, Amway dah ada dah bagi sistem 5M, mengguna, menjual, memberi khidmat, majlis ilmu, menaja. Yang itu terapkan, dalami betul-betul maksud 5M tu. Ada sebab Amway bagi 5M tu mengikut turutan. Tapi apa-apa pun yang penting kena majlis ilmu, yang paling penting. Tak ada majlis ilmu, kita tak dapat gerakkan M yang ketiga, M yang kedua. Kita tak dapat menjual, kita tak dapat menaja. Tak ada ilmu kan? Siapa nak percaya? Okey, lepas tu sentiasa put your trust, percaya kepada upline. Apa-apa rujuk upline. So anggaplah upline tu guru ataupun mak kita dalam bisnes ni. Jadi bila kita percaya dia cakap kita boleh, kita pun kena percaya kita memang boleh. Jangan mengalah sebelum mencuba, jangan mengalah sebelum berusaha. Okey? Berbaloi ke Wawa buat semua tu? Berbaloi. Bila Wawa capai platinum DD, inilah income Wawa masa tu lah. Berbaloi tak rasa-rasa kalau dapat income ni sebulan? Berbaloi tak air mata? Berbaloi tak rejection? Berbaloi tak orang sindir kita diam je? Berbaloi tak orang cuba nak jatuhkan kita biarkan angin berlalu je? Berbaloi kan? Benda tu sementara je. Bila kita dah dapat income macam ni, orang yang pernah sindir kita, orang yang pernah pelekehkan kita, orang yang pernah cakap macam-macam pasal kita tu,
Dia diam tengok income kita lagi banyak daripada income dia. Masa tu lah dia sibuk nak tanya macam mana nak join Amway ni. Macam tu kan. Sebab dia pun nak jadi macam kita juga tapi tak dapat. Tapi kita buktikan kita dapat. Macam tu. Nak diamkan orang-orang yang negatif pasal kita ni, kita tunjuk kejayaan je cukup. Kita jangan balas. Kita balas dengan kejayaan. Itu dah adalah revenge yang terbaik. Macam tu kan. Okay, so apa kunci lagi untuk berjaya? Nak tahu tak? Kalau nak tahu bagi api-api dulu. Baru awak teruskan. Okay, thank you. Okay, so kunci untuk berjaya yang Wawa amalkan sepanjang journey setahun buat Amway kan. Never ever complain. Jangan complain. Kalau harga mahal, harga naik, harga produk Amway naik lah, Glister naik harga, kita mula rasa, takutlah nak jual, takut. Jangan complain. Kalau upline bagi macam cuba buat macam ni, cuba cara ni, cuba cara ni. Jangan complain. Buat saja selagi mana ia memberi kebaikan. Memberi kebaikan kepada diri kita. Jangan complain. Just do it. Don't blame. Jangan blame. Bila tak capai 12%, tak capai 6%, ni upline aku lah ni. Tak ajar aku. Ni Amway lah ni, jual produk mahal sangat. Ni mentor aku lah ni, duduk jauh tak nak turun pergi sini, tolong aku. Jangan blaming. Start doing, jangan blaming. Jangan fokus energi pada benda-benda yang boleh buat kita punya energi ni jadi drop. Fokus kepada benda yang boleh bagi kita manfaat je lah, jangan blame. Jangan bagi alasan, stop excusing. Kalau kita rasa kita ada cabaran, ada lagi orang lain yang besar lagi cabaran daripada kita. Cuba atasi cabaran tu. Jangan bagi alasan kepada kejayaan orang lain. Maksudnya kat sini adalah apa? Kalau kita tengok seseorang tu capai diamond, capai apa dengan pantas kan, capai silver producer. Aku dah buat setahun tak capai silver producer. Dia baru buat 3 bulan dah capai silver producer. Dia boleh lah. Husband dia support. Dia boleh lah, tak ada anak lagi. Dia boleh. Kita mula bagi alasan dekat kejayaan orang lain. Tak boleh macam tu. So kita tukar mindset tu. Kalau dia boleh buat 3 bulan, kenapa aku tak boleh? Aku pun boleh juga. Macam tu. Kita switch mindset, jaga betul-betul mindset. Jangan letak alasan dekat diri sendiri, jangan letak alasan dekat kejayaan orang lain. Stop gossiping. Tak payah tengok orang lain punya LOS, lepas tu gossip, kau tahu tak leader tu, kau tahu tak dia punya ABO. Tak perlu tengok, tak perlu teropong sana sini. Kita fokus kepada jalan kita saja. Kita fokus kepada LOS di bawah kita. Bila kita fokus membangunkan LOS diri sendiri, kita tak ada masa nak ambil tahu hal orang lain. Ini adalah antara salah satu yang punya mentor, Abang Andy, dia selalu terapkan, jangan teropong orang lain. Kita fokus pada jalan kita je. Bila kita fokus membina tim kita, membina LOS kita, membina user kita, tahu-tahu kita dah sampai. Macam tu. So, elakkan, jauhi semua ni. Complain, blame, excuse and gossiping. So, last but not least, so nak bagi tahu kat sini, fokus benda yang kita boleh kontrol saja. Jangan fokus dengan benda yang kita tak boleh kontrol. Okay, contoh kan, benda yang kita tak boleh kontrol, the past. Kita tak boleh ubah masa lalu, betul tak? So just let it be, live in the present. Live in the present. Live in the moment yang kita ada sekarang. Fokus pada apa yang kita ada masa sekarang. Jangan asyik throwback benda yang lepas-lepas sebab dia boleh trigger anxiety, dia boleh trigger kita punya emosi, kan. Lepas tu kita tak boleh control macam mana orang nak react to our journey, kan. Orang macam apalah dia buat video lah sekarang, dia dah pandai ni lah, dia cakap Melayu macam kami kat Sarawak ni kan. Kalau geng-geng kucing ni mula nak cakap Semenanjung dalam story kan, mulalah adalah orang yang berkata-kata dia dah cakap Semenanjung, macam tu contoh. Kita tak boleh kontrol, tak boleh tutup pun mulut orang, kan. So kita tak boleh kontrol apa orang nak letak kepercayaan dia dekat kita, apa dia orang punya thoughts dekat kita. Kita tak boleh ubah, kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol juga perasaan orang terhadap kita. Kita tak boleh tak boleh kontrol apa yang mungkin akan jadi pada masa depan. Apa yang kita boleh buat, kita just do it. Buat
buat je. Jangan fikir dulu macam-macam dulu. Jangan fikir benda yang belum jadi. Apa yang kita boleh kontrol? Kita start slowly healthier habits. Kita boleh control the way kita react to others. Kita boleh control macam mana kita nak spend our time with. Macam contoh kan, daripada kita buang masa, mungkin kita sibuk tengok orang lain punya social media. Why not kita gunakan masa tu untuk edit video, untuk follow up customer, macam tu. Kita boleh control apa yang kita nak utamakan dalam keperluan seharian kita. Dan kita boleh control kita nak letak energi ni dekat orang yang mana. Kita jangan letak energi dekat orang yang salah, dekat orang yang tak nak, dekat orang yang sin, dekat orang yang blue tick. Jangan buang energi dekat orang yang macam tu. Spend your energy wisely. Fokus pada orang yang nak. Fokus pada orang, sebab bila kita nak berjaya kan, bila kita nak capai something dalam MWay ni, of course lah kita nak bekerjasama dengan orang yang betul-betul nak. Orang yang ada two-way communication, orang yang ada energi yang sama macam kita. So, kontrol benda yang kita dapat kawal. Yang luar daripada bubble ni jangan hiraukan. Biar dia duduk luar bubble. Jangan masuk dalam minda kita. Jangan biar dia jadi sampah dalam kita punya mindset. Okay? So, believe you can and you are halfway there. So maksudnya dekat sini, apa yang Wawa buat untuk Wawa capai Q6 tu, Wawa berpegang kepada 5M, Wawa berpegang kepada 8 Golden Key, Wawa berpegang kepada kepercayaan, dan Wawa atasi cabaran dengan Wawa atasi cabaran, bukan Wawa fokus kepada cabaran tu. Dan terima kasih semua, jumpa anda di puncak kejayaan. So maafkan kalau ada salah silap, yang buruk-buruk tu daripada Wawa, yang baik hanya daripada Allah. Dan kalau ada yang kesalahan yang anda rasa tak tepat, anda rasa macam tak sesuai, jangan ambil. Ambil yang baik-baik je tau. Okay? So itu saja daripada Wawa. Sampai kita jumpa lagi. Thank you. Pass back to our MC, Kak Nina. Thank you so much. Alright, terima kasih Wawa. Satu motivasi yang sangat hebat pada pagi ni. Saya rasa rugi sangat kalau siapa-siapa yang tak masuk kan. That's why